Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada petang ni, yang mana petang ni kita akan membahas tentang pengajian buku Lentera Santri supaya kita boleh ingat, refresh ataupun kita boleh prepare balik pelajaran kita yang sebelum ni dan akan datang. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, insya-Allah kita selawat dululah ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan tengok dulu pengajian Nahu kita, yang mana kita nak ulang sikit lah tentang bab pengajian khabar untuk syibhul jumlah. Okey. Khabar ni yang dapat kita tahu dia ada dua bahagian lah. Dia ada tiga sebenarnya. Ada khabar mufrad, khabar jumlah dengan syibhul jumlah. Khabar mufrad ni yang paling basic sekali lah kan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah faham. Saya nak bahaskan tentang khabar jumlah dengan syibhul jumlah. Kita nak tengok ataupun kita nak mengulang balik. Okey. Kita dapat tahu yang mana khabar ni dia yang menyempurnakan mubtada ataupun dia lah yang bagi tahu kita keadaan mubtada tersebut. Ali, kenapa dengan Ali tu? Dia terjatuh ke Ali makan nasi. Makan nasi adalah khabar kepada Ali. Okey, dia menyempurnakan ayat tu, bagi faham kita ayat. Jadi khabar ada yang dua jenis, yang agak bercabang sikit ada dua, khabar jumlah dengan syibhul jumlah. Jumlah ni apa? Jumlah ni khabar dia berbentuk jumlah, berbentuk ayat. Okey. Contohnya Zaidun sayyaratuhu jamilatun. Zaid keretanya itu cantik. Okey. Zaidun pertama sekali kita dapat tahu yang dia mubtada sebab dia isim yang berada di awal ayat. Sayyaratuhu. Sayyaratuhu makna dia apa? Keretanya. Sayyaratuhu itu adalah mubtada. Okey, sayyaratuhu mubtada, jamilatun adalah khabar. Tapi jamilatun ni khabar bukan khabar kepada Zaid, dia khabar kepada sayyaratuhu. Kereta tersebut. Dia khabar. Sayyaratuhu mubtada, jamilatun khabar. Jadi mubtada dengan khabar tu, sayyaratuhu dengan jamilatun tu digabungkan. Bila mubtada khabar digabungkan, dia akan jadi satu jumlah. Jumlah ni maknanya apa? Jumlah ni ayat. Kita dah faham, keretanya itu cantik. Tapi dalam satu jumlah ni, satu jumlah ismiah ni, kita panggil dia jumlah ismiah lah. Cara kita nak bezakan jumlah ismiah dengan fi'liyah, jumlah ismiah ayat tu diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah, awal ayat tu diawali dengan fi'il. Mudah je. Itu jumlah ismiah lah. Yang nak senang kalau kita nak dapat tahu yang jumlah ismiah ni dia susunan fi'il fa'il. Minta maaf, dia susunan mubtada dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah, susunan fi'il fa'il. Macam tu. Jadi sayyaratuhu jamilatun jadi satu jumlah. Jumlah itu adalah jadi khabar kepada Zaidun. Sebab itulah digelar sebagai khabar jumlah. Khabar yang berbentuk ayat. Keretanya itu cantik. Kalau untuk yang Melayu yang paling jelas lah, yang paling terperinci sekali, Zaid itu keretanya itu cantik. Zaidun sayyaratuhu jamilatun. Itu untuk jumlah ismiah. Jumlah fi'liyah kita ambil Zaidun ya'kulu ar-ruzza. Zaid memakan, Zaid itu sedang memakan nasi. Okey. Zaidun mubtada, ya'kulu itu adalah fi'il mudhari'. Ya'kulu dalam dia ada domir yang jadi fa'il. Huwa guys tu. Ya'kulu ar-ruzza. Ar-ruzza ni maf'ulun bih. Nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh belajarlah. Akan belajar dalam level yang ketiga macam itulah maf'ulun bih. Okey. Jadi ya'kulu dah ada fa'il pun dah ada, maf'ul pun ada. Dia jadi satu ayat. Dah lengkap dah satu ayat. Dia jadi jumlah. Tapi dia jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Sebab apa dalam jumlah tu dia diawali dengan fa'il. Zaid kita buang dulu. Kita tengok ya'kulu ar-ruzza. Ya'kulu ar-ruzza. Ya'kulu tu fi'il. Dia diawali dengan fi'il. Jadi jumlah tu jadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tersebut dia jadi khabar kepada Zaidun. Jadi mubtada' dengan khabar jadi jumlah. Macam tu. Itu kalau khabar berbentuk jumlah.
Kalau syibhul jumlah, apa makna syibhul jumlah? Syibhul jumlah maknanya dia menyerupai jumlah. Dia macam jumlah bentuk dia tapi bukan jumlah. Okey. Dia kenapa kita kata dia macam jumlah? Sebab khabar dia tu ada dua perkataan. Tapi sebenarnya biasanya kalau dalam satu ayat mesti akan ada lebih daripada satu perkataan lah, baru kita boleh faham ayat tu. Sebab tu kalau untuk syibhul jumlah ni, dia boleh jadi dua perkara lah khabar tu. Sama ada khabar tu adalah jar majrur ataupun zaraf lah. Zaraf mazruf. Zaraf mazruf pun dia agak tinggi sikit lah level dia. Tuan-tuan dan perempuan akan belajar, akan datang Cuma kita akan ambil contoh untuk jar majrur je lah. Huruf jar dengan isim majrur. Contohnya kita nak cakap Zaidun fil fasli. Zaid itu berada di dalam kelas. Zaidun mubtada. Fi adalah huruf jar, al-fasli adalah isim majrur. Okey. Bila huruf jar dengan isim majrur, dia akan jadi apa? Dia akan jadi khabar kepada Zaidun. Dia khabar kepada Zaid. Tapi khabar tu kita nak cakap berbentuk apa? Kita tak boleh cakap khabar mufrad. Sebab dia ada dua perkataan kat situ, ada fi, ada al-fasli. Nak cakap jumlah pun tak boleh. Sebab kalau kita pisahkan Zaid tu, fil fasli, di dalam kelas, tak boleh. Siapa yang ada dalam kelas, kita tak faham jumlah. Jadi dia bukan jumlah. Kita cakap dia apa? Syibhul jumlah. Dia berbentuk macam jumlah tapi bukan jumlah pun. Fil fasli. Jadi fil fasli, jar dengan majrur, dia jadi khabar. Khabar jumlah. Khabar syibhul jumlah. Jadi Zaid dan mubtada, fil fasli dah khabar, mubtada dan khabar jadi jumlah ismiyah. Sebab apa jadi jumlah ismiyah? Sebab Zaid itu adalah isim, diawali dengan isim. Okey. Kemudian kita sambung sikit pada muka surat yang ke-53. Ini Nahwu level 2 lah. Tadi kita bahas sikit lah untuk khabar syibhul jumlah. Kita tengok pada muka surat 53, boleh buka bagi tuan-tuan dan perempuan yang dah ada buku ni, boleh buka pada muka surat 53, nombor yang ke-12. Apa amalnya kana? Okey, kana ni ada kerja dia lah. Macam saya cakap, asalnya isim semua tu baris i'rab marfu', tapi disebabkan ada pengacau dia merubah. Okey, amal kana ni dia buat apa? Apa kerja dia? Dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Okey. Jadi setiap kali ada kana ni bukan kana sahaja, bukan kalimat kana sahaja. Kana ni ada saudara-saudara dia lain lah. Okey, nanti kita cuba tengok, kita cuba ulang balik dekat lagu Nahwu nanti. Okey, jadi kana dan saudara-saudaranya ni memang biasa kalau ada kana ataupun saudara-saudara dia, kita kena cari isim dengan khabar. Tapi macam mana kita nak tahu isim dengan khabar ni macam mana kan? Okey. Isim dengan khabar ni dia ibarat macam, kalau kana tu tak ada, isim dengan khabar dia ni ibarat macam mubtada dengan khabar dia. Okey. Okey. Saya nak bagi tips sikit lah. Dekat nota kaki, dekat buku Nahwu pun ada bab kana ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan belum belajar lagi, tak apa. Kita hanya ibarat macam kita prepare sajalah. Okey. Kana, kita nak cari isim kepada kana ni macam mana? Cara dia lebih kurang macam mana? Kita cari fa'il kepada satu fa'il. Contoh macam kita nampak satu perkataan fa'il, satu perbuatan lah, perbuatan contohnya makan ataupun keluar. Kita kena cari fa'il dia. Itulah cara dia. Kalau kita nampak kana, kita nak cari isim dia. Jadi macam mana kita nak cari khabar dia pula? Khabar dia macam sebagaimana satu mubtada ni nak cari khabar dia. Contohnya macam Zaidun fil fasli ataupun Zaidun naimun. Zaid sedang orang yang tidur. Macam tu. Jangan risau kalau tuan-tuan dan perempuan tak faham, tak apa, memang tak pelik sebab belum belajar. Saya hanya bagi ringkasan untuk yang peringkat awal lah. InsyaAllah nanti akan diterangkan. Kemudian dikata sebutkan kana dan saudaranya. Dekat sini ada kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, manfaka, mafati'ah, mabariha, madama. Ini nanti kita akan tengok balik. Kita dah
bahas dah bab yang ni, bab Kana dan saudara-saudaranya ni, tapi nanti bila kita pergi ke bab situ balik, kita akan ulang balik. Jangan risau. Kemudian soalan yang ke-14, contohkan khabar Kana berupa jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Okey, kita dah tadi kan dah bahas untuk khabar jumlah macam mana kan, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kana ni dia punya cara dia sama ke lain? Sama je. Bezanya ada kana tu je lah. Tapi cara dia sama je. Jumlah ismiyah kalau khabar dia berbentuk mubtada' dan khabar. Berbentuk ayat, mubtada' khabar. Kalau jumlah fi'liyah, kalau khabar kepada kana tersebut berbentuk fi'il dan fa'il. Sama je kaedah dia. Kemudian yang muka surat yang ke-54, apa amalnya inna? Inna ni dia menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Contohnya, innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Kalau kana dia merafakkan isim dan menasabkan khabar. Jadi kalau kana dia jumpa dengan isim tu akan jadi rafak, khabar dia akan jadi nasab. Tapi kalau inna dia terbalik. Kalau inna dia nampak, kalau dia terserempak dengan isim, ataupun kalau inna isim dia nasab, khabar dia rafak. Okey. Inna dan saudara-saudaranya ni pun nanti kita akan bahaslah. Kita cek balik, kita ulang balik. Kemudian contohkan khabar la'alla muqaddam. La'alla ni salah satu daripada saudara-saudara inna. Contoh dia kita cuba baca. La'alla ba'daka rajulan aliman. Okey. Semoga selepas kamu terdapatlah ataupun adalah seorang lelaki yang alim. Itu makna dia lah. Okey, untuk kaedah sampai sini dulu. Sebab tuan-tuan dan puan-puan pun belum sampai lagi, jadi kita slow-slow sikit lah. Kemudian kita cuba tengok yang mana kita cuba tengok pada tasrif istilahi kita balik. Okey, insyaAllah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku ni, buka pada muka surat yang ke-166, nombor yang ke-12. Bab, kita tengok balik bab tafa'ala dan juga bab tafa'alala. Okey. Saya ulang, muka surat yang ke-166, nombor yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cuba sama-sama ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Okey, sebelum kita sambung, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada yang tengok buku ni, yang akhir sekali tu dia tulis muta'alun. Dia salah cetak dia punya yang sebenarnya mutafa'alun InsyaAllah kalau ada pen ke apa boleh betulkan lah. Okey, kita cuba lagi sekali. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'ala la yatafa'alalu tafa'alulan mutafa'alalan fahuwa mutafa'alilun وذاك متفعلل تفعلل تتفعل المتفعلل متفعلل تفعلل تتفعل المتفعلل متفعللون. Kita cuba tukar dengan contoh yang lain sebab ini semua wazan ni. Tafa'ala dengan tafa'alala ni wazan. Kita cuba tukar dengan mauzun dia. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun dah faham apa wazan dan mauzun.
Okey, mauzun dia kita ambil ta'awana dan juga kita ambil tadahraja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan muta'awanan fahuwa muta'awinun wa dhaka muta'awanun ta'awan la ta'awan muta'awanun muta'awanun ta'awan la ta'awan muta'awanun muta'awanun tadahraja ya tadahraju tadahrujan mutadahrajan fahuwa mutadahrijun wa zaka mutadahrajun tadahraj la tadahraj mutadahrajun mutadahrajun tadahraj la tadahraj mutadahrajun mutadahrajun. Yang terakhir kita ambil mauzun tarahama dan kita ambil tajalbaba. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tarahama yatarahamu tarahuman mutarahaman fahuwa mutarahimun wa zaka mutarahamun taraham la tataraham mutarahamun mutarahamun taraham la tataraham mutarahamun mutarahamun tajalbaba yatajalbabu tajalbuban mutajalbaban fahuwa mutajalbibun wa zaka mutajalbabun tajalbab la tajalbab mutajalbabun mutajalbabun tajalbab la tajalbab mutajalbabun mutajalbabun. Okey, kemudian kita tengok bawah dia ada tasrif tamada dan juga tahabba. Okey. Okey, tamada dan juga tahabba ni dia sama dia ikut wazan tafa'ala. Ni mauzun ni. Tapi dia ikut wazan tafa'ala, cuma bina dia lain. Sebab itulah ada perubahan sikit Kalau tamada tu dia bina naqis, bina yang lamul fi'ilnya berupa huruf ilat. Kemudian tahabba tu dia adalah bina mudha'af lah, bina yang ain dalam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Jadi lagu dia pun lagu berbeza lah Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba Tamada ya tamada tamadiyan mutamadan fahuwa mutamadin wa dhaka mutamadan tamada la tatamada mutamadan mutamadan tahabba yatahabbu tahabban mutahabban fahuwa mutahabbun wa dhaka mutahabbun tahabba la tatahabba mutahabbun mutahabbun. Kita ulang lagi sekali. Tamada yatamada tamadiyan mutamadan fahuwa mutamadin wa dhaka mutamadan tamada la tatamada mutamadan mutamadan tahabba yatahabbu tahabban mutahabban fahuwa mutahabbun wa zaka mutahabbun tahabba la tatahabba mutahabbun mutahabbun. Okey, kita ambil contoh dia. Yang lain kita ambil kalimat tanasa dan juga tasabba. Okey, cuba sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Tanasa yatanasa tanasiyan mutanasan fahuwa mutanasin wa dhaka mutanasan tanasa la tatanasa mutanasan mutanasan
tasabba yatasabbu tasabban mutasabban fahuwa mutasabbun wa zaka mutasabbun tasabba la tatasabba mutasabbun mutasabbun. Kemudian kita ambil contoh tarada dan juga tarassa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tarada yatarada taradiyan mutaradan fahuwa mutaradin wa zaka mutaradan tarada la tatarada mutaradan mutaradan tasabba tarassa yatarassu tarasan mutarasan fahuwa mutarassun wa zaka mutarassun tarassa la tatarassa mutarassun mutarassun. Kemudian yang terakhir kita ambil kalimat tadawa dan juga tamasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadawa yatadawa tadawiyan mutadawan fahuwa mutadawin wa zaka mutadawan tadawa la tatadawa mutadawan mutadawan tamassa yatamassu tamassan mutamassan fahuwa mutamassun wa zaka mutamassun tamassa la tatamassa mutamassun mutamassun. Okey, insya-Allah kalau yang bab tasrif yang berlagu ni sampai sini dulu. Insya-Allah akan datang kita akan sambunglah. Okey. Kemudian yang terakhir kita tengok pada nahu, huruf nahu kita. Yang mana first kali kita cuba ulang dulu Kita ulang balik bab kana dan juga inna. Kita dah baca tadi kaedah dia. Kita nak refresh baliklah lagu dia macam mana Pertama sekali kita tengok kana dan saudaranya. Okey, jadi kalau kita jumpa kalimat kana dan saudara-saudaranya yang lain ni, sama ada kana ataupun yang lain ni, maka amal dia tak akan lari daripada merofakkan isim dan menasabkan khabar lah. Okey. InsyaAllah kita cuba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pada muka surat yang ke-179, nombor yang ke-7 Kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala man fakka ma fati'a mabariha wa madama kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala man fakka ma fati'a mabariha wa madama mabariha wa madama. Cuba lagi sekali. Kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala man fakka ma fati'a mabariha wa madama kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala man fakka ma fati'a mabariha wa madama mabariha wa madama. Kemudian kita tengok inna dan saudara-saudaranya. Amal dia terbalik kepada kana lah. Amal kana merofakkan isim dan menasabkan khabar. Inna dan saudara-saudaranya menasabkan isim dan merofakkan khabar. Itu je beza dia. Cuba sama-sama insya-Allah. Nombor yang ke-8 muka surat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Inna annaka anna lakinna la'alla laita Inna annaka anna lakinna la'alla laita
Inna anna ka'anna lakinna la'alla laita. 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 Okey. Ini untuk yang inna lah. Inna dia sebenarnya dia punya saudara-saudara dia termasuk inna sekali hanya ada 6 sajalah. Lagu dia je agak panjang sebab ulang-ulang. Okey. Pertama dia ada inna, kedua ada anna, ketiga ada ka'anna, yang keempat ada lakinna, yang kelima adalah alla dan yang keenam ada laita. Okey. Kemudian kita cuba baca sikit huruf nida lah. Huruf nida muka surat yang ke-181, nombor yang ke-15. Wahaya ya ya ai a a. Wahaya ya ya ai a a. Huruf nida pun tak berapa banyak lah. Dia ada wa, haya, aya, ya, ai, a dan juga a. Okey, huruf nida ni masih jauh lagi lah. Kita cuba nak bagi tuan-tuan dan puan-puan cuba hafal dulu huruf dia. Sebab apa, nanti bila dah sampai mata pelajaran tu tinggal nak faham saja. Hafal dah hafal, tinggal nak faham je. Lagi mudah lah. Jadi yang secara basicnya huruf nida ni semuanya makna wahai lah. Ataupun huruf untuk panggilan. Okey. Kemudian terakhir kita tengok huruf istifham pula. Nombor yang ke-16. Okey, nombor yang ke-16 muka surat 181. Hal aman man dha ma za aina anna ayyana mata kam kaifa ayya limadha limadha. Hal aman man dha ma za aina anna ayyana mata kam kaifa ayya limadha limadha. Lagi sekali. Hal aman man zama maza aina anna ayyana mata kam kaifa ayya limadha limadha. Hal aman man zama maza aina anna ayyana mata kam kaifa ayya limadha limadha. Huruf istifham ni pula secara basicnya dia huruf-huruf untuk pertanyaan. Di mana, siapa, apakah, ni huruf-huruf istifham lah. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah sampai situ dulu pengajian kita pada petang ni. Jadi kami mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal lah. Kalau tak boleh hafal pun cuba tengok banyak kali, insyaAllah dapat hafal. Boleh tengok lagi playlist kita yang lama dan boleh tengok pada YouTube kita lah, Ustaz Ilmu At-Taqwa, dan juga FB kita Ustaz Tafiz At-Taqwa. InsyaAllah itu saja pada petang ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.